Silakan Fadil, wakil daripada Sabah, Al-Fadil Ustaz Rosli Hassan. Apa namanya Ustaz? Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi tetap, Ketua Pemuda dan keseluruh kepimpinan Dewan Pemuda PAS Pusat, para perwakilan dan pemerhati sekalian. Terima kasihlah pada Pemuda Pusat atas ucap tama yang mempunyai isi dan perancangan masa depan negara. Terima kasih juga kerana memberi ruang kepada Borneo, terutamanya Sarawak, sebagai setiausaha pada sesi ini, dan kita mengharapkan satu lonjakan kepada Sabah dan Sarawak pada masa akan datang. Tahniah jugalah kepada kepimpinan, walaupun kita dengar daripada pelbagai pihak, sama ada WhatsApp dan sebagainya, dengan macam-macam kritikan, tetapi kita melihat pemuda terus bangkit dengan mengeluarkan satu ucap tama yang kita rasakan cukup hebat dengan pelbagai kritikan daripada semua perwakilan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Sabah ini pada hari ini kami tidur pun tidak mampu untuk lena. Seolah-olah ada satu isu yang disengajakan, penculikan demi penculikan di kawasan pantai, restoran-restoran di kawasan pantai berlaku berkali-kali, walaupun diwujudkan pelbagai yang disebutkan sebagai eskom. Hampir di setiap pantai, pulau disediakan eskom, tetapi penculikan-penculikan ini terus berlaku. Bagaimana rakyat Sabah boleh hidup dengan aman kalau kerajaan pada hari ini tidak memandang berat tentang keselamatan negeri Sabah? Dan kami mempertegaskan, pemuda negeri Sabah mempertegaskan, kita tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang hendak membawa Sabah keluar daripada Malaysia. Justru itu, kami mengharapkan sokongan daripada Dewan Pemuda Pusat bersama dengan kami mempertegaskan ke peringkat persekutuan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada hari ini apabila disebutkan mengenai eskom, beberapa perkampungan, bukan beberapa buah rumah, beberapa buah perkampungan yang disebut sebagai setinggan akan dirobohkan. Kami mengharapkan juga daripada Dewan Pemuda PAS Pusat supaya setiap rumah yang dirobohkan ini diberikan pampasan yang sewajarnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada hari ini dan 30 Jun, satu kes tanah Kampung Pasir Putih, Parlimen Kelabakan, kita akan masuk ke mahkamah dalam keadaan kita pun tidak mampu untuk menolong rakyat daripada segi kos guaman. Saya mengharapkan Dewan Pemuda PAS terutamanya perlu menyediakan dana khas, terutamanya guaman. Sebab kita kena memahami, setiap kawasan tidak ada kemampuan sampai puluhan ribu untuk membayar guaman. Justru itu sokongan daripada Dewan Pemuda PAS Pusat bagi setiap Dewan Pemuda PAS kawasan amat kami perlukan. Walaupun ada jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS Pusat turun dengan dijanjikan cuba dibantu
dan sebagainya. Namun sampai hari ini saya tidak dapat lagi apa-apa bantuan. Dan saya mengharapkan sama ada dilantik yang baru ataupun yang lama, kami mengharapkan bantuan sewajarnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, masalah kebajikan di negeri Sabah adalah satu masalah yang utama. Bukan sahaja masalah perobohan rumah setinggan, masalah kad pengenalan. Anak-anak yang lahir, anak-anak orang asal tidak mendapat kad pengenalan. Bagaimana hendak menyelesaikan perkara ini jika pemuda pusat tidak mau melihat ke negeri Sabah dan Sarawak? Seolah-olah kami ini dianaktirikan apabila kita daripada Borneo ini tidak mendapat apa-apa kerjasama, terutamanya daripada Dewan Pemuda PAS Pusat. Saya memahami di Semenanjung ini banyak negeri, tetapi apabila ada wakil kami di pusat ini, Dewan Pemuda PAS Pusat ini, kami mengharapkan suara kami sampai kepada pusat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Juham adalah satu entiti yang berada di bawah Dewan Pemuda PAS Pusat. Tetapi apabila kita memerlukan hikmat peguaman, tidak ada yang berani untuk bersuara, untuk mengeluarkan atau bertemu dengan kami memberi cadangan. Syukur ada peguam PKR dari Kudat yang berpindah ke Tawau. Ini berlaku di negeri Sabah. 2 minit lagi Ustaz. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kami mengharapkan daripada kepimpinan Dewan Pemuda PAS Pusat, sama ada berganti ataupun tidak, lawat ataupun datanglah ke Sabah sekali-sekala. Lihat kami, bagaimana keadaan di negeri Sabah, bagaimana luasnya negeri Sabah, bagaimana luasnya satu parlimen. Kita mengharapkan kepimpinan pada masa akan datang seperti yang disebutkan oleh pihak Selangor, supaya Dewan Pemuda PAS Pusat ini dan semua dewan supaya berada di hadapan bersama dengan Tuan Guru kita pada hari ini. Tidak ada situasi pada hari ini kita hendak sebutkan jemaah pada hari ini kalau tidak ada wala pada kepimpinan. Mana hala tuju sebagai sebuah parti gerakan jemaah Islam. Yang membezakan kita dengan parti lain, tuan-tuan sekalian, adalah wala. Wala dengan kepimpinan. Bukan kita wala dengan kepimpinan luar. Saya tidak mau tujukan kemana-mana pihak. Mohon tamatkan. Tapi pada hari ini kita hendak tegaskan apa yang diputuskan oleh kepimpinan kita, maka kita hendak duduk bersama mereka menegaskan bahawa inilah hala tuju parti kita. Mohon tamatkan ucapan Ustaz. Pengerusi tetap. Walaupun jauhnya samanya Kami terpaksa berbelanja 600 untuk tiket sahaja. Ada yang sampai bayar 700 ringgit untuk satu perwakilan. Saya mewakili negeri Sabah. Bagi sedikit ruang. Nanti yang lain pun minta lebih juga. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kami mengharapkan kepimpinan pada masa akan datang supaya memberi kedudukan, terutamanya seperti Abang Kardi, duduk di dalam barisan hadapan. Tidak pernah saya dengar Setiausaha berucap sedemikian. Bahasa Iban,
Saya ini orang Bugis. Ngandre, Tapi mandre. dalam toleransi kaum di Sabah, kami mengharapkan, ataupun di Sarawak ini kami mengharapkan ada ruang. Sabah dan Sarawak ini menunjukkan kepimpinan di pusat. Hatta sahabat-sahabat kita di Sabah ada menyebutkan, kalau boleh hantarlah anak Sabah ataupun Sarawak bertanding di Kelantan. Kenapa demikian sahabat sekalian? Tuan Haji Salahuddin, contoh, dari Johor bertanding di Kelantan. Apa salahnya kalau kami diberi peluang, atau Sabah Sarawak dibagi peluang mana-manalah satu kerusi parlimen. Menjadi suara kepada Sabah dan Sarawak di parlimen. Nampak offer ramai tu. Jadi Sabah boleh pilih mana-mana kawasan dan berhentikan ucapan. Sahabat-sahabat sekalian, kita kena memahami Sabah Sarawak ini pedalaman. Jauh di pedalaman. Hari ini Katap undi pakatan. Apabila dapat RM50, hari ini berubah juga undinya. Tapi kalau di Semenanjung, tuan-tuan sekalian, jangankan kata RM50, RM5.000 ambil tapi undi pakatan. Tetapi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kami di Sabah pada hari ini sudah tidak ada pakatan. Tapi ingat, kami di Sabah ini, PAS ini, wujud PAS bukannya daripada pakatan. Sama ada pakatan ataupun tidak, PAS tetap bekerja demi Islam. Ustaz minta berhenti Ustaz. Terima kasihlah kepada pengerusi tetap demi perjuangan ini, insyaAllah. Okay. Walaupun tidak ada pakatan, kami bersama dengan PAS. Bila nak berhenti tu? Jadi saya rasa di sini sajalah ucapan ringkas daripada wakil PAS Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz Rosli Hassan. Saya tertarik juga cadangan yang dikemukakan oleh Sabah untuk ada wakil daripada Sabah bertanding di Kelantan. Tapi syaratnya kena nikah ahli Kelantan. Baru ada syarat, ya. Baik. Jadi terima kasih sekali lagi, saya mohon ya, tolong sebutkan mana-mana bahagian ucapan utama pemuda ini ya, sebelum ataupun ketiga membahaskan utama ketua pemuda kita ya. Jadi seterusnya dia persilakan wakil daripada Perlis Azhari bin Osman, dan selepas ini pembahas daripada wilayah Persekutuan Muhammad Rizwan Arifin. Lapan minit Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkenaan dengan isu semasa nasib umat Islam seluruh dunia. Yang dihormati Tuan Pengerusi Tetap yang berbahagia, Ketua Dewan Pemuda PAS Saudara Sohaizan Kayat, Timbalan Ketua Pemuda Ustaz Khalil Abdul Hadi, Naib Ketua Pemuda Engineer Haji Khairil, staf-staf kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia dan para perwakilan dan pemerhati sekalian. Pertamanya, saya mewakili Dewan Pemuda PAS Negeri Perlis mengucapkan sekalung tahniah kepada staf kepimpinan Pemuda PAS
Malaysia kerana telah menghabiskan sesi kepimpinan 2013 sehingga ke hari ini 2015 dengan jayanya. Bahagian yang saya akan bahaskan adalah berkaitan nasib umat Islam di seluruh dunia yang tercatat dalam muka surat 18 dan 19. Intipati ucapan dasar Ketua Pemuda PAS Malaysia. Ucapan pembahasan ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu Rohingya, percubaan penghapusan etnik Muslim di Myanmar, Mesir, kemuncak cita-cita para pejuang, dan PAS mengemudi bahtera perjuangan umat Islam antarabangsa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Di dalam ayat ini Allah telah menyatakan kepada kita bahawasanya setiap insan itu perlu mati di dalam Islam. Kuncinya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Islam adalah adin, dan setiap diri kita yang bergelar hamba perlu mengambil Islam secara holistik dan menyeluruh tanpa persoalan. Inilah takwa yang sebenar, dan surah Al-Baqarah menyatakan bahawasanya setiap insan itu perlu mati. Dalam Islam, kuncinya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Islam adalah adin, dan setiap diri kita bergelar hamba perlu mengambil Islam secara holistik dan menyeluruh tanpa persoalan. Saya ulang yang itu. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan adalah musuh besar bagi kalian. Sidang Mu'tamirin yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, Rohingya, percubaan penghapusan etnik Muslim di Myanmar. Hari ini kita melihat umat Islam semakin ditindas dan dizalimi di seluruh dunia, terutama baru-baru ini peristiwa yang menyayat hati kita semua, iaitu penghapusan etnik Muslim Rohingya di Myanmar. Ini merupakan satu isu yang besar yang tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan maruah dan kebajikan umat Islam. Sepatutnya kerajaan Malaysia, pemimpinnya yang mengucap kalimah syahadah perlu lebih prihatin dengan masalah saudara Islam kita yang dizalimi. Kita melihat sendiri bagaimana tindakan progresif yang diambil oleh kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan Turki demi menyelamatkan saudara se-Islam kita di Rohingya. Tahniah Aceh dan Turki. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, kezaliman akan terus ada, bukan kerana banyaknya orang jahat, tetapi kerana diamnya orang yang baik. Kenapa kerajaan Malaysia masih berdiam diri sedangkan saudara Muslim Rohingya kita yang ada masih hanyut di tengah laut dan mati kebuluran? Diceritakan ada yang minum air kencing sendiri kerana tidak ada air. Kami di peringkat Pemuda PAS Perlis mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Ustaz Ni Abduh dan Ustaz Khalil kerana mengeluarkan kenyataan yang cukup tegas mendesak kerajaan Malaysia supaya masuk campur urusan Muslim di Rohingya. Seiring dengan ayat 4 yang bermaksud sesungguhnya dalam surah As-Saff, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Sidang Mu'tamirin yang dirahmati Allah sekalian, Mesir, kemuncak cita-cita para pejuang. Saya ingin mengajak semua sidang Mu'tamirin supaya kita bersama-sama melihat kembali tulisan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz di dalam laman web PAS pada 25 Sya'ban 1434 bersamaan 4 Julai 2013.
InsyaAllah, sebagaimana sungai Nil yang tidak berhenti mengalir, begitu juga nadi kebangkitan rakyat di Mesir pasti akan terus bergerak. Pada saya, fi zilalil Quran dan ma'alif fit tariq sedang melahirkan generasinya pada hari ini.